Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada ikhwan dan akhwat dan para pendengar pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita bertemu untuk kuliah online Ikram Sepang. Pada kebiasaannya kita buat pada hari Rabu, tetapi hari Rabu hari itu ada sedikit masalah teknikal dan Alhamdulillah pada hari Jumaat ini kita dapat bersambung semula lah untuk kuliah online Ikram Sepang kita. Jadi tajuk pada malam ini yang telah dicadangkan kepada Ustaz Dr. Syazali adalah Ramadan kan, di rumah-rumah kita. Dan bersempena mungkin tahun ini adalah tahun yang sangat unik kan, kita akan menjalani Ramadan kita di rumah kan, tidak seperti mungkin tahun-tahun sebelum ini tarawih kita mungkin di masjid, di surau berdekatan dan sebagainya. Tetapi tahun ini mungkin agak berbeza sedikit. Jadi pada malam ini insya-Allah kita mungkin boleh dengar perkongsian daripada Ustaz bagaimana kita nak meraihkan Ramadan di rumah-rumah kita. Jadi tanpa melengahkan masa, ana jemput Ustaz Dr. Syazali untuk menyampaikan kuliahnya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Guna Dr. Muhammad Zahid Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni ana mulakan kuliah pada malam ni dengan berkongsi dengan semua yang menonton siaran ini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم أو ليلة. Hadis ni Abu Hurairah kata pada satu hari atau malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Dia special sikit sebab dia ada atau hari ataupun malam. Kerana perawi dalam hadis ni perawi tak pasti yang waktu Nabi keluar tu waktu siang ke waktu malam. Tapi apa yang pasti Nabi keluar ni pada waktu yang orang tak keluar rumah. Okey, dah. Tadi tu hadis sudah lepas dah. Boleh sambung balik ke? Boleh. Dah keluar dah dekat. Dah keluar dekat. Dah keluar dah. Okey, kita sambung balik. Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah keluar pada satu hari ataupun malam pada waktu yang memang orang tak keluar rumah. Fa'idha huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Bila Nabi berada di luar tu, Nabi terserempak dengan Abu Bakar. Fa'idha tu macam menunjukkan satu perkataan yang menunjukkan terserempak dengan Abu Bakar dan Umar. Aku ingat aku seorang aja kan. Tengok Abu Bakar dengan Umar pun ada. Faqala, Nabi pun terus bertanya, Ma akhrajakuma min buyutikuma fi hadhihi sa'ah. Hadhihi sa'ah. Nabi tanya, apa yang membuatkan kamu berdua ni keluar daripada rumah kamu pada waktu-waktu macam ni? Masa soalan Nabi itu menunjukkan waktu macam ni orang tak keluar rumah dah. Kan? Semua orang duduk dalam rumah. Ada riwayat yang menunjukkan hadis ni waktu malam. Hadis ni selain daripada dalam Muslim juga ada dalam Ahmad, An-Nasa'i, Ibn Hibban, Ad-Darimi, banyak tempat lagi lah. Tapi Ana pilih yang
dalam Sahih Muslim lah. Tak perlu ada isu sahih tak sahih tu. Okey. Nabi tanya, ni apa duduk kat luar ni malam-malam ni? Macam tu lah kalau malam kan. Apa yang membuatkan kamu berada di luar rumah? Qala, dua-dua orang sahabat ni tadi jawab apa? Al-ju', kami lapar, kelaparan. Pendek ya, satu perkataan dia jawab. Nabi tanya, apa siapa duduk ada kat sini ni? Siapa duduk ada kat luar? Kelaparan, lapar. Al-ju' ya Rasulullah, kami lapar wahai Rasulullah. Qala, apa Nabi jawab? Wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma. Oh, tu dia bahasa Arab tu kan. Nabi kata, aku pun samalah dengan aku pun, ana dan aku, wa ana, demi yang jiwaku berada di tangannya, aku pun keluar sebab macam hampa keluar lah. Macam itulah bahasa dia. Kalau hampa lah ni kata hampa kat luar sebab hampa lapar, aku pun keluar sebab aku lapar. Nabi SAW dan dua orang sahabat ni, iaitu Abu Bakar dengan Umar, tak boleh duduk. Boleh bayang tak? Tak boleh duduk. Tak boleh, kalau malam tak boleh lena. Lapar sampai tak boleh lena. Boleh bayang? Saya tak boleh bayang lah sebab saya tak pernah rasa macam tu. Masa time belajar dulu dekat Yaman pun rasa sengkek-sengkek pun. Miskin-miskin pun rasa tak ada lah sampai kelaparan. Ataupun kalau lapar pun boleh tidur lagi lah. Kan? Ni sampai tak boleh lah. Tak boleh nak handle lah. Memang lapar sungguh lah. Nabi dengan dua orang sahabat ni lapar. Dalam Syarah An-Nawawi sebut, kalau nak kata Nabi ni miskin, Nabi SAW sebab hadis ni Abu Hurairah yang di hujung-hujung, kalau ikut Nabi, dia ketua kepada penduduk Madinah. Khaybar dah ditawan. Kaya-kaya Khaybar. Mekah dah ditawan. Tawan Mekah saja pun dah kaya lah. Taif, perang Hunain sebelum tu, habis semua berada di bawah, orang kata apa? Bawah Nabi SAW. Maknanya dia, kalau kata sekarang kat mana ni? Kat mana tadi ada cakap? Kelaparan. Kelaparan. Tapi Nabi SAW macam itulah. Dia tak menjadikan kekuasaan yang ada pada diri dia tu untuk dia kaya. Sedangkan dia boleh kaya. Khaybar tu saja cukup untuk mengkayakan Nabi SAW. Saya rasa saya pernah sentuh tentang Khaybar. Tapi ini kita nak cerita bab lain, nak sentuh pasal tu nanti jadi panjang. Cuma statementnya lah ni kita faham, kalau Nabi nak kaya, dia boleh kaya. Abu Bakar, kaya raya. Tidak macam mana dia boleh infakkan seluruh harta dia. Umar boleh infakkan separuh daripada harta dia. Sayyidina Osman, dan begitulah sahabat-sahabat yang lain. Mereka ni kaya, tapi dia kaya yang bukan berada di hati dia. Berada di hati. Tu sampai lapar ni. Kita lah ni habis-habis lapar pun PKP ni. Alhamdulillah lah, secara orang kata apa, umumnya, walaupun adalah kes-kes terpencil mungkin lah kan. Secara umumnya orang-orang ikram ni tak ada lah yang sampai kelaparan. Orang ikram ni rata-ratanya graduate universiti. Tak ada lah sampai tak boleh tidur sebab lapar. Kurang-kurang kita boleh telefon Food Panda ke, telefon apa Grab food ke kan. Kita boleh, tak ada masalah. Bab makan ni tak ada masalah. InsyaAllah. Tapi satu perkara lagi, hadis ni bukan satu-satunya hadis yang menunjukkan Nabi SAW kelaparan. Ada hadis, ni satu, hadis lepas ni memang disusun hadis-hadis yang menunjukkan peristiwa yang Nabi dalam keadaan lapar. Seperti An-Nawawi sebut hadis macam hadis Abu Talhah. Dia dengar suara Nabi bercakap, dia tahu Nabi tengah lapar ni. Hadis Abu Shu'aib Al-Ansari pun sama. Hadis Jabir.
banyak keadaan sahabat-sahabat ni tengok muka Nabi, dengar suara Nabi, dia tahu Nabi lapar. Jadi sampai macam itulah kita dengan melihat pun kita tahu dia tengah lapar. Dan ini sekaligus menunjukkan bahawa Nabi ni manusia macam kita sebab dia lapar. Apa yang kita rasa semua Nabi rasalah. Nabi rasa letih, Nabi rasa penat, Nabi juga rasa orang kata apa, mengantuk, Nabi juga perlu keluarga, perlu anak, Nabi juga orang kata apa, ada ketika Nabi boleh marah, Nabi boleh sedih, Nabi boleh lapar. Jadi itu semua menunjukkan Nabi adalah manusia macam kita. Syariat ni Allah boleh je turun melalui malaikat terus directkan manusia. Tapi nak menunjukkan bahawa syariat ni satu benda yang praktikal. Sebab dia diturunkan dan ditunjukkan oleh manusia. Katakanlah Nabi SAW, dia bukan macam kita, dia macam Superman ke, Captain America ke, siapa macam superhuman ni. Kita nanti kata, tak apalah, dia Nabi. Kan? Dia mana ada rasa lapar, dia mana ada rasa penat, dia mana ada rasa letih, dia perang pun kebal, tak cedera. Kita nanti kata lagu tu kan. Tapi Nabi semua dia rasa macam mana kita rasa, macam itulah Nabi rasa. Dan itu ni dia kadang-kadang cara fikir kita. Kadang-kadang orang nak menunjuk dia sayang kat Nabi, dia mengagungkan Nabi sampai keterlaluan. Nabi ni macam supernatural. Jangan katalah Nabi ni macam kita. Itu tak ada adab. Bahkan bagi saya Nabi dia macam Dah tadi boleh start. Kita sambung lagi. Harap boleh bersama lah walaupun terputus-putus. Saya pun tak perasan tadi kat mana. Itu menunjukkan Nabi hebat oleh kerana dia pun manusia macam kita, tapi dia boleh achieve, dia boleh perform macam mana yang kita tahu dalam sirah Nabi SAW. Bahkan satu poin menarik lagi lah. Panjang lagi hadis ni. Ini mukadimah hadis ni. Tak apalah kita buat sebagai perkongsian dulu kan. Ada banyak hadis yang menunjukkan Nabi ni boleh keluar ayam untuk celah-celah jari. Boleh banyakkan makanan yang boleh 4-5 orang sampai seluruh ahli Khandaq masa perang Ahzab tu yang korek parit tu kan. Berapa ribu tu ada. Semua orang boleh makan. Tak sama juga dengan hadis ibu bapa Anas bin Malik kan, Abu Talhah. Suruh Anas pergi panggil Nabi main makan. Tengok-tengok Nabi ajak habis. Kawan-kawan yang ada. Banyak peristiwa dalam Nabi, dalam musafir Nabi masa perang. Pun Nabi membanyakkan makanan yang sikit. Tapi hadis yang malam ni kita baca, ada hadis-hadis yang lain menunjukkan Nabi lapar. Tak kira yang Nabi balik rumah tanya Aisyah, wahai Aisyah, ada apa kat rumah? Aisyah kata tak ada apa. Kalau begitu aku puasa lah, puasa sunat. Kan? Kenapa Nabi lapar? Nabi tak minta kat Allah lah. Kan? Kedebu Allah boleh bawa turun kan? Jadi itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak bagi special punya orang kata apa layanan kat Nabi boleh. Kan? Allah boleh buat turun makanan daripada langit macam dalam surah Ali Imran cerita Maryam kan. Maryam tengok-tengok ada makanan dekat mihrab dia. Sampai heran apa Nabi Zakaria, mana makanan ni? Allah boleh buat. Tapi itulah Nabi kena lalui jugalah. Kena lalui. Ni masalah dia. Kalau orang kata apa, seorang yang pernah jadi ketua ni dia tak pernah rasa orang bawah ni lapar macam mana. Macam mana dia nak faham orang lapar tu macam mana? Kalau dulu dia pun pak dia Perdana Menteri, lepas tu dia pun naik jadi Perdana Menteri. Ni negara lain lah, bukan Malaysia ni. Macam mana dia boleh nak faham macam mana orang lapar? Jadi kalau Nabi sendiri daripada kecil jadi anak yatim, macam mana dia nak faham perasaan dan apa yang dialami oleh anak yatim kalau dia tak pernah rasa sebagai anak yatim?
Macam mana dia nak faham macam mana isteri, perasaan seorang isteri, seorang suami yang isteri dia meninggal, seorang ayah yang anak meninggal. Semua yang kita rasa, Nabi rasa. Bahkan masa Nabi sakaratul maut tu, Nabi sakit. Nak mati tu sakit. Ingat sampai Aisyah kata, kamu ni kekasih Allah pun kamu sakit. Sakit. Sedangkan Allah boleh cabut nyawa dia elok, pelan, elok kan, tak rasa sakit langsung. Nabi rasa sakit. Bahkan seminggu sebelum Nabi meninggal tu demam. Sampai rebah. Sampai rebah. Jadi nak berdiri solat pun tak boleh sampai Nabi tak jadi imam dah. Kan? Hari-hari terakhir sebelum wafat. Itulah Nabi SAW. Bila kita faham hakikat siapa Nabi, kita akan lagi jadi kagum. Bukan nak kerana dia jadi supernatural baru kita nak kagum, tak. Bahkan macam inilah lagi kita buat kita rasa kagum dekat Nabi SAW. Okey. Jadi bila dah tiga-tiga orang ni lapak, Nabi kata qumu faqamu ma'ah fa'ata rajulan minal ansar. Nabi kata jom ikut aku. Dan mereka pun pergi ke rumah seorang lelaki daripada kalangan orang Ansar. Dalam hadis tak sebut. Cuma An-Nawawi dalam syarahnya dia sebut bahawa lelaki tersebut adalah nama dia Malik bin At-Taihan. Dia payah lah nama orang ni. Kalau tak ada baris nama orang ni nak baca payahlah bahasa Arab. At-Taihan ke At-Tihan ke. Malik At-Taihan Abul Haytham. Seorang sahabat. Tak terkenal pun nama dia kan. Siapa pernah dengar nama Malik bin At-Taihan ni? Siapa tak pernah dengar? Bukan orang yang terkenal lah. Tapi Nabi kenal dia. Nabi boleh, kalau kita kata hadis ni malam, Nabi boleh 3 orang dengan 2 orang sahabat dia kan, pergi rumah seorang sahabat nama Malik bin At-Taihan. Maknanya dalam keadaan macam tu, Nabi tahu nak pergi rumah siapa. Tu kata ukhuwah Nabi tu. Kadang saya duk fikir juga, kalau aku ni susah-susah lah, boleh kan nak pergi terpa rumah kawan-kawan kita ikhwah yang mana-mana kan? Segan. Kenapa kita segan? Sebab tak rapat lah. Kalau rapat mesti tak segan. Ni apa ni main rumah orang malam-malam ni? Kita jadi pelik lah. Nabi boleh pergi rumah ni. Fa idza huwa laysa fi baitih. Pergi rumah, dia tak ada kat rumah. Falamma ra'athu al-mar'ata qalat, tapi isteri dia ada. Apabila isteri dia nampak Abu Bakar, Umar dan Rasulullah SAW depan rumah, isteri dia berkata marhaban wa ahlan. Itu bahasa Arab, welcome lah kita kata kan, selamat datang, wa ahlan. Tu bahasa Arab ni mengalu-alukan kedatangan. Dalam syarah ni An-Nawawi rahimahullah kata, Imam An-Nawawi kata, ini menunjukkan bahawa istihbab jawaz iznul mar'ah fi dukhuli manzil zawjuha liman alimat ilman muhaqqaqa. Seorang isteri harus mempersilakan orang lelaki, dia sebut di sini kan, orang lelaki ajnabi lah masuk ke rumah suami dia. Tapi kalau dia seorang, yang mai lelaki pun seorang, tak boleh lah, itu dia jadi khalwah kan. Tapi ni 3 orang. Ni 3 orang. Saya tak pernah dengarkan hukum ni, sedangkan Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i kan. Harus mempersilakan orang lelaki masuk ke rumah jika dikenali siapa lelaki tu yang kalau suami dia pun tahu, suami dia pun bagilah, maksudnya macam tu kan. Dan nanti adik-beradik main rumah, adik-beradik kan, bukan dia main seorang, dia main 3-4 orang satu kereta. Dia duk buat syadid tak kena gaya, pergi usrah mana tak tahulah tu kan. Suami tak ada, duduklah dulu kat garaj tu, baru pergilah masuklah rumah. Ni hadis dia, dalil dia hadis ni. Boleh masuklah dalam rumah. Ni PKP ni tak bolehlah masuk. Ni cerita pasal lain.
Nabi pun tanya, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina fulan? Mana fulan? Maksudnya Nabi nak sebut, sebab hadis ni tak sebut nama kan. Mana suami pergi mana? Kan? Qalat, dia pun jawab. Nanti dalam syarah tu pun An-Nawawi sebut jawaz simak kalamul ajnabiyah. Maksudnya boleh bersembang dengan wanita ajnabi. Kita kadang sampai syadid sangat. Oh, kerana bukan mahram ajnabi ni sampai tak boleh sembang lelaki perempuan. Bolehlah sembang. Terus apa yang tak boleh? Benda yang orang kata apa, yang patut padan lah. Bukan suruh pergi bertepuk tampak apa semua kan. Tak. Adalah batas dia. Tapi sampai tak boleh sembang tu nampak teruk sangat lah. Ha? Jadi boleh di sini ya. Dah tetamu mai dia buat senyap. Tak boleh ni. Haram nak sembang tu ni kan. Dia pergi menyorok kat dapur. Tak. Ha? Layan tetamu tu Nabi tanya. Aina fulan? Qalat dhahaba yasta'dhibu lana minal ma'. Dia ni suami inilah siapa nama Malik tadi kan. Abul Haytham. Dia pergi ambil air. Yasta'dhib tu lebih menunjukkan ambil air minum. Azbun air tawar. Kita kata air tawar. Orang-orang dulu biasa sebut kan air tawar kan. Maksudnya ambil air minum air telaga. Dulu nak minum air telaga lah. Saya ni generasi yang hidup-hidup tak ada lah minum air telaga. Kurang-kurang tapi minum lagi panggil minum air masak lah. Ni mana ada budak-budak muda faham air masak. Tak ada minum air masak dah. Dia ada air mineral ataupun lah ni dengan kuku, dengan kowe kan. Kita boleh tekan dia. Siap panas ada, sejuk ada. Dia punya nikmat kita kan. Ni dulu nak minum kena pergi ambil air kat telaga. Jadi suami dia pergi ambil air. Oh tak jauh lah maksudnya. Bukanlah kata suami ni pergi musafir mana kan. Jadi dia pergi ambil air lah. Dekat je sekejap dia balik lah tu. Macam tu lah kan. Jadi maknanya isteri pun bagi orang masuk rumah ni sebab dia tahu sekejap lagi suami dia balik. Kalau suami ni memang tak ada banyak hari, bagi orang luar masuk ni macam pelik lah kan. Lepas tu Irja al-Ansari, tak lama lepas tu lelaki Ansar tadi tu siapa nama Malik bin Tayhan ni pun balik. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Tengok ada Nabi dengan dua sahabat tadi ni, siapa Abu Bakar dengan Umar. Summa qal, sahabat tadi ni, tuan rumah ni pun kata alhamdulillah. Dia punya syukur lah, dia punya seronok lah. Alhamdulillah, dia kata ma ahadun al-yawm akrama adyafan minni. Tiada siapa pun pada hari ini yang lebih mulia tetamu dia berbanding aku. Seronok lah tetamu VVIP main rumah. Siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar datang rumah. Ni mencemar duli ya, kita sekarang mencemar duli ya. Lepas tu yang menarik dia nampak dua orang sahabat ni dengan Nabi ada kat rumah dia. Terus dia dengan ucap alhamdulillah, dengan dia ucap kata-kata orang kata apa, syukur, gembira dia, tetamu yang paling dia rasa dia dimuliakan. Tuan rumah rasa dia dimuliakan sebab tetamu yang datang tu tetamu yang mulia. Apa dia buat? Qala fantalaqa. Huruf fa tu menunjukkan dia segera. Dia tak tunggu dulu, mai duk sembang dulu kan. Ayat tak boleh. Orang dah kering tekak dah. Tak. Kan? Fantalaqa faja'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Terus dia pergi. Dia terus pergi. Tinggal baliklah tetamu dia. Pergi mana? Dia ni ada kebun. Kebun kurma. Dia bawa balik mai izqin. Izqin ni pelepah, tapi kita dalam ni kita faham konsep dia apa? Tandan istilah dia tandan. Setandan kurma. Setandan kurma. Yang di dalam tandan tu ada busrun wa tamrun wa rutabun. Nama busrun ni kurma yang masih muda ni. Wa rutabun ni kurma yang basah lagi. Tamar ni kurma yang dah masak betul dah. 3 jenis dalam satu tangkai, satu tandan kurma tu. Kita 3 jenis tu kurma lah. Kita bukan makanan kita. Kita tapi beras, nasi, padi, ada beza lah. Kalau orang putih rice kan. Dia bawa mai makan.
memang makan lah, setandan kurma. Saya duduk dengan Arab baru faham. Orang Arab ni memang dia makan kurma tu. Kita ni bukan bulan puasa nanti. Azan ni kita ambil sebiji je syarat. Sunnah makan kurma kan, sebiji je. Mereka hadap satu pinggan tu sampai habis. Sepinggan kurma tu memang dia makan kurma. Ni standard kurma dia buat main. Kita pun kata apalah kurma kan. Memang mereka makan kurma. Fantalaqa faja'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Apa kita faham? Maknanya Nabi SAW dia lapang. Tak apa lagi tang dia lapang tu, tengok-tengok dua orang sahabat dia ni pun lapang. Jom kita pergi. Dia tahu nak pergi rumah siapa. Maksudnya dia kenal Malik bin Taihan ni. Dia ni kalau pergi rumah dia bila pun dia boleh buat main, boleh ada kurma. Sebab dia memang orang yang orang kata apa, orang moden lah ni apa, media sosial kata apa, orang have. Orang ada. Dia boleh buat main kurma. Tu kata ta'aruf Nabi tu rapat lah. Dia boleh tahu rumah siapa dia nak talar. Kita minta apa je rumah ni. Tuan rumah pun terkejut. Payah jugalah macam tu kan. Tapi itulah Nabi SAW dikenal sahabat dia. Faqala kulu min hadhihi, makan. Wa akhadha al-mudiyah. Dia pun ambil pisau. Nabi pula nampak, dia nak ambil pisau. Apa Nabi kata kat dia? Dia kalau kita orang Melayu ni kadang berbahasa kita ni banyak sangat. Tak payah susah-susah lah kan. Taklah memang Nabi main nak bagi susah pun. Tak payah susah-susah apa. Nabi pun kata iyyaka wal halub. Maksudnya Nabi tahu dia ni kambing banyak. Nabi kata jangan sembelih yang ada susu. Maksudnya kambing betina yang tengah ada susu tu, jangan sembelih yang tu, sembelih yang lain. Maknanya Nabi tahu dia ni boleh pilih yang mana kambing dia untuk dia sembelih. Cuma Nabi pesan kat dia jangan sembelih yang ada susu. Sebab susu boleh minum. Yang kambing yang ada susu boleh perah ambil minum susu dia. Dia pun sembelih kambing, jamu Nabi makan. Fadhabaha lahum faakalu minasyah. Dia pun sembelih dah masak apa? Dia bagi makan kambing lah tadi dengan standan kurma, dengan kambing. Lepas tu wa min zalikal izqi, dan ayak minum yang dia pergi ambil. Ayak minum tadi kan? Jamu. Dia ni memang Nabi kenal dia ni orang senang lah. Kambing ada, kurma ada, Nabi pergi rumah dia. Dan apa ini orang kata apa, ikramud dhaif. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan. Ikram, nama kita punya NGO kita pun nama Ikram. Memuliakan. Apa maksud mulia? Dia bukan setakat layan tau. Dia mulia ni, kita pergi rumah orang, kita rasa macam kita VIP tu. Itu maksud mulia. Dia punya layan kita ni, sampai kita rasa kita, itulah. Mulia tu kan. Dia punya layan lah. Saya dulu biasalah ada adik-beradik pula dalam kampung mana ni kan. Dia kadang bukan ada apa pun, tapi kita orang dia kata apa, besar hati. Dia punya jamu nak balik tu mesti ada buah tangan lah. Tak busuk-busuk pun apa. Sesikat pisang lah, rumah dia belakang pokok pisang lah, tanam ubi lah kan, macam-macam. Muliakan tetamu. Tapi itulah benda-benda yang Islam ajak. Dan Allah pula, Nabi pula kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Dia muliakan tetamu dia. Kita tak jadi miskin lah maksudnya. Muliakan tetamu ni tak jadi miskin. Bahkan dia membawa rezeki lagi balik rumah. Keberkatan tu kata keberkatan tu. Okey. Tengok tajuk lain malam ni memang hadis apa kan? Tak dengar dululah. Wa syaribu, mereka makan. Falamma anshabi'u warau. An-Nawawi kata apa kat syarah tu kan? Makan sampai kenyang. Anshabi'u warau. Bukan takat kenyang. Kenyang dan sendawa. Rau tu sendawa. Kan? Utara kata belahak. Sampai sendawa. An-Nawawi kata sini, fihi dalilun ala jawazi syab'i. Hadis ini menunjukkan dalil harus makan sampai kenyang. Sebab tu masa saya belajar dulu hadis ni dulu,
Duk heran selalu kat Malaysia popular kata Nabi ni berhenti sebelum kenyang. Tak jumpa pun hadis Nabi kata berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Kan? Tak jumpa. Tapi maksudnya yang larang makan tu makan sampai ni. Tak tahu lah istilah orang sini kata apa ni. Saya ni orang Penang. Makan sampai sengkok ni. Ni bulan puasa ni kan. Kita tu dia bedai. Sampai tersandak orang kata. Makan sampai tersandak. Sebab apa? Nak duduk pun tak boleh. Ketat perut dah. Makan sampai kenyang. Tu tak boleh lah. Ataupun kira kenyang lah sampai tak larat nak buat. Sampai tak larat nak buat amal ibadat. Yang tu yang dilarang. Ataupun makan yang sampai membazir. Itu yang dilarang. Tapi kalau makan sampai kenyang. Kan? Tak ada masalah lah. Dia maksudnya patut padan lah. Patut padan. Tapi sampai makan tak boleh sampai kenyang tu macam pelik lah. Siapa makan sampai tak boleh kenyang. Tak lagi nak kena makan pula. Baik makan terus sampai kenyang. Tak lagi tak payah makan lah. Kan? Dan kadang-kadang kita duk sebut ni Nabi duk cari kat mana Nabi kan. Ni clear dia sebut. Fihi dalilun ala jawazi syab'i. Boleh kenyang. Cuma janganlah jadi kebiasaan kenyang sampai tersandak. Kenyang sampai tersandak. Apa Nabi kata? Ni yang penting ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar. Nabi pun kemudian kata kat Abu Bakar dan Umar, wallazi nafsi biyadih. Sekali lagi Nabi bersumpah. Tadi sumpah dah kan. Itu style Arab cakap lah. Quran ni turun dalam bahasa Arab. Sebab dalam Quran Allah ni banyak sumpah. Maksudnya orang Arab, style orang Arab cakap. Dia bila nak stres sesuatu je dia memang akan sumpah. Style. Taklah ada orang kata ada negeri mana kata kalau bercakap dia nanti mencarut dulu baru dia bercakap. Ada juga jenis tu kan. Kalau 10 perkataan 7 mencarut. 3 tu yang cakap hak elok. Tu style siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahulah. Macam orang Amerika kan. Amerika ni belah-belah mana tu. Dia bercakap tu sikit-sikit FUCK tu. FUCK tu kan. Selang berapa perkataan FUCK. Ni sajalah yang tu. Apa Nabi kata? La tus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah. Kamu pasti akan ditanya di atas nikmat ini wahai Abu Bakar Umar pada hari kiamat. Dalam syarah ni kenapa Nabi kata macam tu? Maksudnya apa yang akan ditanya? Ditanya tentang nikmat yang Allah bagi ni kamu buat apa? Dah kenyang, Allah bagi makan, Allah bagi minum. Makan sampai kenyang, apa hak dia? Takkan Allah cipta kita sebagai manusia makan. Tidur. Esok bangun makan. Tidur. Bangun makan. Tidur, bangun makan. Tengok ada video tu. Video orang hantar PKP kan. Tidur, bangun, makan. Tidur, bangun, makan. Kan macam tu. Allah akan tanya. Bukan kerat pun Abu Bakar, Umar dengan Nabi ni dapat nikmat makan macam ni. Tu pun Nabi kata, latus alunna. Kamu pasti akan ditanya di atas nikmat yang Allah bagi ni pada hari kiamat. Kamu pasti akan ditanya. Ikhwah dan akhwat. Kita lagi lah Allah nak tanya. Nikmat Allah bagi macam-macam. Apa kita buat? Akhrajakum min buyutikum al-ju'. Kamu keluar daripada rumah kamu dalam keadaan lapar. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kemudian kamu tak balik. Kemudian kamu balik ke rumah dalam keadaan kenyang. Jadi akhwat, daripada hadis ni saya dah sebut dah tadi kan beberapa pengajaran kita boleh ambil sepanjang cerita pasal hadis ni. Ini menunjukkan bahawa nikmat yang Allah bagi ni ada tuntutan dia. Ada hak dia. Nikmat sihat, nikmat kenyang, nikmat kesenangan, nikmat lapang. Lah ni lapang lah. Lapang sebelum sempit kan. Ni kita lapang ni, free. Time-time PKP ni. Mungkin dulu kita rasa tak dan, balik-balik pun penat lah. Kan tak dan nak buat tu, tak dan nak buat ni bulan puasa kan. Ni macam-macam benda boleh buat. Macam-macam benda boleh buat bulan Ramadan ni. Dalam menghadapi Ramadan ni, apa yang
orang kata apa, kita sebagai orang ikram ni lah, orang ikram ni dia taklah ada benda yang pelik. Sebab ni kita duduk PKP ni pada Rejab Syakban kan. Bulan Syakban ni kan persediaan dah untuk Ramadan. Kita ramai orang yang saya yakin puasa sunat je pun dekat rumah. Baca Quran dah pun. Takkan nak tunggu Ramadan baru kita nak buka Quran kan. Jadi tak ada apa pun lah yang bezanya. Cuma bezanya kali ni adalah orang kata tarawih kat rumah. Tapi tarawih kat rumah tu pun bukan ada beza pun. Sebab tarawih tu sendiri Nabi syariatkan solat sunat, solat malam. Cuma Nabi bila datang Ramadan dulu, Nabi pergi solat kat masjid, tengok ramai orang jadi makmum. Mai malam kedua lagi ramai. Mai malam ketiga tu dia lagi ramai melimpah. Macam kita kat Malaysia lah kan, awal-awal Ramadan ni memang melimpah lah. Malam keempat Nabi dah tak mai lah. Nabi bimbang, ditanya lepas tu, Nabi bimbang umat dia rasa benda tu wajib. Waktu itu rahmahnya Nabi SAW kan. Nabi punya orang kata apa, tahu bahawa umat dia akan rasa berat nanti kan. Bila mungkin orang akan sangka itu adalah wajib. Jadi Nabi solat kat rumah. Abu Bakar pun, zaman Abu Bakar pun solat kat rumah. Cuma bila zaman Umar ni tengok orang pakai berimam kan. Dia nak solat sunat ni, dia rasa lebih best kalau ada yang jadi imam yang memang hafalan banyak. Yalah zaman Umar kan dah Islam dah tersebar luas kan. Jadi nak Umar kumpulkan dengan satu imam yang awal-awal Islam tu, awal-awal Nabi buat tu. Bukanlah Umar buat benda baru, Nabi dah buat dah. Cuma bila Umar buat balik, orang takkan sangka benda tu wajib sebab Umar bukan Nabi. Jadi kita sekarang ni balik pada asal lah, solat sunat kat rumah lah. Solat sunat kat rumah, tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i boleh solat sambil melihat mushaf. Belilah mushaf yang ada stand tu. Haji Muhammad Fadhil Saleh tu jual. Mushaf besar tu. Sekali dengan siap, orang kata tempat wakaf. Kadang-kadang kita baca Quran, kita tak tahu nak berhenti kat mana tu, dia blur lepas tu kan. Sekali dengan tempat wakaf kat mana, tempat berhenti, nak mula balik, ada stand. Kalau orang kata sambil tengok handphone yang ada apps Quran tu pun boleh. Cuma kita kurang pahala apa, sunat ni lah kita tak buat lah ini sebab kita pegang kan. Tapi kalau pegang pun tak membatalkan solat. Cuma dia kurang pahala sunnah adham ni. Sunnah dia panggil sunnah apa, bersedekap ni kan. Tapi kalau tengok yang Quran depan terpampang tu, itu bagi orang yang sebenarnya tak ada, nak kata tak ada alasan nak sembahyang, nak solat sunat. Takkan nak ulang kulhu kan. Kalau dia tak hafal, yang tu yang dia hafal kan. Tapi boleh tengok mushaf, tak ada masalah. Boleh tengok mushaf. Boleh tengok handphone pun boleh juga. Sembahyang tak ada masalah. Solat sambil melihat. Cuma yang kita tak dapat apa? Beza dia, yang lain tak ada beza. Nak bersedekah lah ni. Sedekah online je. Sedekah online je. Ni Masya Allah kan. Itu keluar poster dah. Ikram seluruh Malaysia je lebih daripada 1.5 juta yang mengagihkan bantuan. Defisit lagi tu. Ada defisit lagi. Boleh sedekah. Siapa yang tak sedekah lagi, boleh sedekah. Boleh menderma. Kita ni time orang bantai ikram, kita marah. Tapi kita tu tak ada sumbangan apa pun. Baguslah tanda-tanda sayang kat jemaah tu. Kita marah orang kata kat kita. Tapi kena up lagi lah, bukan takat sayang tu tunjuk marah bila orang kata kat kita je. Kita kena ada sumbangan lah. Kita seronok pula duk pergi pampang kat orang, kita dah derma berapa. Dan kita sekupang tak bagi dalam hak yang 1.5 juta lebih tu. Jadi ini dah bukan ikram Sepang lah, ikram tempat lain. Yang kita tak boleh buat mungkin iktikaf kat masjid. Itu pun sajalah nak sebut kan. Itu pun dalam perbahasan fuqaha. Cuma saya tak jumpa fuqaha dalam mazhab Syafi'i punya perbincangan, tapi dalam perbincangan fuqaha Hanabilah dan fuqaha yang lain,
dia ada satu perbahasan tentang iktikaf ni. Contoh bagi wanita, contoh yang wanita zaman Rasulullah memang isteri-isteri Nabi juga iktikaf kat masjid. Cuma bila berlalu zaman ni dah sampai 1400 tahun. Usah 1400 tahun, berapa ratus tahun lepas tu pun dah nampak macam orang kata apa, suasana tu nampak pelik lah kalau perempuan pergi iktikaf tidur di masjid kan. Zaman-zaman tu lah. Jadi dalam kitab-kitab fuqaha ni, dalam kitab-kitab fiqh ni, ada perbahasan wanita boleh tak dia iktikaf di tempat solat dia di rumah. Macam contoh dia rumah dia, orang perempuan selalu solat kat rumah kan. Rumah dia, bilik dia tu, master bedroom dia tu, dia ada ruang yang memang tiap-tiap kali solat dia solat kat situ. Tempat yang dia melazimi duduk solat kat rumah dia tu, kalau dia duduk kat situ sambil solat, sambil baca Quran ke apa, dapat tak pahala iktikaf? Dapat. Sebahagian fuqaha. Tapi itulah saya tak jumpa dalam fuqaha Syafi'i kata macam tu. Saya tak cari habis lagi lah maksudnya kan. Tapi maksudnya kalaulah wanita ada perbahasan macam tu, maksudnya kalau kita lah ni dah tak boleh pergi masjid, ni dah sebulan dah kita duduk solat kat rumah. Wallahu a'lam. Kan pahala ni Allah yang nak bagi. Pahala ni Allah yang nak bagi. Jadi itu yang orang kata apa, ruang dan peluang untuk kita nak dapat pahala lah. Jadi sebenarnya tak ada beza pun. Puasa time PKP ke, puasa time tak PKP ke, dia sama lah. Saya tak nampak ada benda yang kita tak boleh buat yang dalam ibadat. Yang tak boleh buat yang bukan ibadat banyaklah. Bazar Ramadan tak boleh pergi lah. Dah tak ada bazar Ramadan. Tapi yang ibadat ni boleh buat sebab ibadat khusus ni, ibadat ni kebanyakannya adalah ibadat individu. Ibadat khusus ni kebanyakannya individu baca Quran seorang-seorang. Kita orang Melayu ni dah terbiasa semua nak baca ramai-ramai. Kan? Semua nak baca ramai-ramai. Doa pun nak kena ramai-ramai. Dia kita terbiasa kena ramai. Tak. Dia boleh seorang-seorang. Puasa pun seorang-seorang. Solat pun seorang-seorang. Tak ada masalah. Jadi kita duk buat dah. Kita duk buat dah. Dalam mutabah amal kita tu sepanjang tahun memang kena buat dah pun. Cuma beza dia dalam Ramadan je lah. Dan kali ni Ramadan kita memang kita tak penat pergi kerja, balik kerja daripada pagi sampai ke petang tu kan. Lagi boleh buat lah mudah-mudahan. Cuma saya nak bagi tips. Tak pastilah. Saya pernah bagi tempat lain lah. Cuma dalam medium ni saya pun tak tahu siapa audien ni. Tapi tak apalah, yang mana dengar lah lagi lah kan. Tips. Bulan puasa ni macam mana nak dapat pahala banyak? Macam mana nak dapat pahala banyak? Okey. Dia pertama sekali bagi orang yang bukan kaki ibadat lah. Maksudnya kaki ibadat apa? Bulan kira dia ni tak pernah solat sunat pun. Tak pernah solat sunat pun. Qiyamul Lail tak pernah. Tapi solat wajib dia buat. Solat rawatib pun dia tak berapa buat. Tambahlah ni time PKP ni lagi dah tak buat rawatib. Sebab dia rawatib ni selalu bila pergi masjid surau dia baru rawatib kan. Di rumah dia tak buat rawatib. Tiba-tiba main bulan puasa, dia nak pergi hentam sampai 20 rakaat. Tak kena gaya lah. Lain lah kalau memang dia rajin solat sunat, tak ada masalah. Tapi bagi yang tak berapa rajin solat sunat, jangan start slow-slow. Start dengan 2 rakaat dulu. Esok buat 2 rakaat pula. Tambah lagi jadi 4 rakaat. Sampai 10 akhir tu. Putus dah ke? Tak kan? Sampailah dekat 10 akhir tu. Pederah. Sebab dia dah 10 akhir. Jadi supaya dia macam orang yang maraton. Dia maraton ni dia tak boleh pecut awal, dia penat. Macam tu jugalah baca Quran. Yang tadi solat. Jangan dia fikir pecutnya awal tu yang tek-tek tahun ustaz-ustaz. Terputus kah? Okay, Ustaz. Ya. Terputus kah? Boleh sambung. Okey.
Putus lama ke tadi? Ustaz tak terputus. Ana yang terputus sebenarnya. Okey, So okey. boleh teruskan. Cerita apa tadi ya? Sorry, solat. Lupa lah cerita pasal apa? Pasal solat. Solat tarawih. Maknanya jangan pulun awal lah. Tiap-tiap tahun ustaz pun duk ulang banyak kali dah. Jangan duk makin hujung makin kurang tak. Tahun ni kita bagi faham lah. Supaya yang mana yang tak apa rajin solat ni. Yang rajin-rajin solat pun rasanya dia jangan, orang kata apa, jangan stres-stres awal-awal Ramadan ni. Jangan stres-stres. Dia biasa-biasa lah. Sebab sama dengan baca Quran pun. Kita bila nak bulan puasa je tu dia nak target 30 juz kan. Berapa tahun dah tak duk target 30 juz tapi tak pernah capai 30 juz tu. Tak pernah capai. Tak apa. Tak usah duk pergi target tu. Yang penting baca. Baca. Dia akan jadi banyak daripada yang bukan bulan puasa lah. Ni bagi orang biasa lah. Kalau memang rajin baca Quran ni, tambah lagi kan. Baca. Sebab hadis dalam Bukhari kan, Aisyah kata apa? Ada satu hadis Imam Al-Bukhari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Aisyah sekali tu ada tetamu wanita, tak sebutlah wanita tu siapa, tapi sahabiah lah, seorang muslimah, orang Islam, duduk sembang dengan Aisyah di rumah. Nabi balik, Nabi tengok perempuan siapa dia ni kan. Nabi kata, man hadhi, ni siapa dia? Rasulullah tanya. Apa Aisyah jawab? Fulanah, tadhkur min salatiha. Dan Aisyah pun cerita dia ni rajin solat sekian kan. Apa Nabi kata? Mah alaikum bima tutiqun. Nabi kata, mah tu kata-kata yang macam tak boleh nak terjemah bahasa Arab ni. Maksudnya kata-kata yang Nabi tak apa berkenan lah. Macam kita nak kata haish, macam tu kan. Alaikum bima tutiqun. Buatlah ibadat ni. Nabi kata, ikut kemampuan kamu. Ukur baju di badan sendiri. Yalah, memanglah kita faham lah. Bulan puasa ni pesta ibadat. Tapi pesta ibadat kepada ahli ibadat yang memang rajin buat ibadat tu, tak apalah. Masing-masing tahu lah tahap dia kat mana kan. Dia main liga apa? Dia baru liga kampung dia aja. Tiba-tiba tu dia nak pergi challenge apa? Liga Inggeris tu. Tak boleh. Fawallahi, Nabi kata. Fawallahi, demi Allah, la yamillullah hatta tamallu. Allah tak jemu. Kamu yang jemu nanti. Allah tak jemu. Kamu buat tu Allah tak jemu. Yang akan jemu ni kamu. Sebab itulah Nabi kata, wa kana ahabbad din ilaihi madama alaihi sahibih. Kan? Nabi kata, agama yang paling disukai Allah ialah apa yang dilakukan seseorang secara berterusan. Jadi itu kita macam itulah. Macam baca Quran. Baca Quran ni nak dapat pahala banyak macam mana. Baca Quran ni tak bulan puasa pun, satu huruf 10 ganda. Alif lam mim Nabi sebut bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf dah? Satu huruf 10 ganda. Itu yang bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa, lagi berganda-ganda lah. Jadi kalau nak dapat pahala banyak, yang tu lah. Modal dia apa? Modal dia air liur. Modal dia air liur. Kalau tak ada air liur, tak boleh baca agak. Bahkan kalau kita baca merangkak, dapat 2 pahala. Pahala ya tak Nabi sebut. Ya tak dia. Maksud dia tersangkut-sangkut ni. Tersangkut-sangkut susah nak baca tu, 1 pahala. Pahala baca 1 lagi. 2 pahala. Baca Quran. Nak dapat pahala ganda lagi. Macam mana? Baca dalam solat. Itu sayangnya kita kan. Kita pergi duduk bersila baca Quran. Rugi lah. Baca dalam solat. Yang kita nak buat tarawih ni kan. Kita baca lah Quran. Dah tak hafal kan. Letak Quran depan tu, kita boleh baca. Kita baca. Baca dalam solat.
Maksudnya kita boleh baca Quran satu huruf 10 ganda. Bulan puasa berganda-ganda lagi. Baca dalam solat berganda-ganda lagi. Baca dalam solat. Itu saya punya tips lah untuk bulan puasa ni macam mana. Dan jangan tinggalkan sahur tu. Memang orang kata apa, dia punya petua yang paling berkesan lah. Sebab apa? Kita bila bangun sahur confirm kita tak lupa niat lah. Sebab kita bangun sahur tu sendiri memang kerana kita nak puasa lah. Kan? Saja-saja pergi bangkit buka periuk nasi pukul 5 pagi ni orang tak buat saja-saja lah. Kan? Kan? Memang kita makan tu sebab kita nak puasa lah. Jadi kita tak lupa niat. Satu. Yang kedua memang tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Ada keberkatan dia. Sahur ni ada keberkatan dia. Sunnah. Bila bangun sahur tu kita boleh tambah ibadat ke kan. Istighfar paling kurang. Jadi orang kata apa, itulah beberapa yang saya nampak. Tak ada beza yang banyak, cuma benda yang sama. Cuma macam mana kita nak menjalani orang kata apa, Ramadan kali ni nampak lebih kepada orang kata apa, lebih orang kata apa, susah juga sebab lah ni ada media sosial. Dulu time tak ada media sosial, bila kena berkurung macam ni, kita kurang dosa lidah ni. Pok-pek mengata orang ni kan. Dengar cerita tak elok. Tapi lah ni tak payah duduk berkurung dalam rumah pun boleh buat dosa banyak tau. Duduk depan komputer tu ataupun duduk depan handphone tu, dia boleh buat dosa lagi banyak daripada dia keluar rumah. Sebab orang hak baca fitnah dia, orang hak baca apa hak dia forward, hak benda merapu, benda tipu, benda jahat. Lagi ramai orang baca, lagi ramai orang dengar. Itu lagi banyak dosa dia tu. Lagi jenuh dia nak minta maaf. Dia dah tersilap tu. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak forward boleh delete. Boleh delete Tapi kalau yang hak lama dah lama dah hantar tak boleh delete kan? Tak boleh delete dah. Jadi tu bahaya jugalah, walaupun bulan puasa kita duduk berkurung kat rumah. Tak usah, takkanlah tunggu bulan puasa baru tak buat benda fitnah apa ni kan. Tu mungkin mereka tu adalah beberapa individu tu kan. Mereka duk meroyan, duk kata macam-macam tu sebab mereka kata ni duk Syaban lagi ni. Tu yang kita boleh duk tulis macam-macam ni. Nanti Ramadan tak boleh dah. Dia ingat Tuhan ada dalam bulan puasa ke? Itu masalah dia. Okey lah. Setakat tu je lah. Ni dah nak jadi letiak dah. Mungkin siapa ada apa-apa nak dikongsikan, nak ditanya pun boleh. Silakan. Jazakallah Ustaz atas perkongsian. Dengan ini anda buka atau perbincangan. Nak tengok kat mana kalau ada orang nak tulis apa-apa. Ana share link. Ada soalan, bagaimana nak kekalkan momentum ibadah sampai ke malam raya dan Tadi mungkin seterusnya lah. Dah bagi tahu lah tadi, kalau hak yang tak bisa masuk maraton ni, janganlah pecut awal.
Lain lah kalau dia memang duk praktis dah sepanjang tahun, duk praktis dah, tak apalah. Orang nak masuk maraton ni dia memang kena praktis selalu. Kita tak pernah, jogging pun tak pernah, lari setempat pun tak pernah, tiba-tiba tu dia maraton hak 50 km. Memang tak sampai garisan penamat lah. Tadi dah cerita dah tadi. Nak kekalkan momentum tu bagi yang bukan ahli ibadat ni, slow-slow dulu awal-awal tu. Buat 2 rakaat pun dah dapat dah pahala solat malam. Buat 2 rakaat pun dah dapat dah pahala solat malam. Itu kalau ni lah. Baca Quran pun sama lah. Sikit-sikit loh. Allah tak jemu. Kita yang nanti jemu. Okay, ada lagi? Ada ni. Orang yang mati akibat wabak dikira syahid. Orang yang bertahan sepanjang PKP ni akibat wabak dikira jihad ke? Ada dah. Cuba rujuk dalam FB Ikram pun ada, Instagram Ikram kita, Ana sendiri yang tulis tu. Boleh rujuk balik. Tu masalah dah, kita ni macam-macam keluar dalam kita punya media sosial. Tapi kita tengok ahli Ikram sendiri pun tak share ke, tak like ke, tak baca. Kan? Ada dah tu, soalan tu dah dijawab dah. Pergi cari balik. Dia macam cikgu lah tu. Cikgu kalau dia dah sebut dah, dia tak mau ulang. Dan ni kalau ada lagi? Kalau jemaah sesama ni satu soalan Ustaz. Kalau jemaah sesama perempuan suara boleh kuat ke? Boleh? Sesama perempuan boleh? Selama ni tak pernah ke jemaah sesama perempuan? Okay, insyaAllah ada. Nak tengok soalan tak ada? Tuan tak pasti. Okay, lagi satu. Ana ada share link yang kuliah Ikram Sepang tu, Ustaz boleh rujuk komen. Ada orang tanya boleh lah solat. Solat tarawih bulan Quran. Satu soalan terakhir mungkin untuk malam ni. Tadi time cerita tu dia terputih dah tu. Ustaz ada satu soalan ni Ana nak bacakan. Ya. Bila waktu yang Rasulullah selalu solat tarawih? Terus selepas Isyak atau lambatkan lagi? Dan apa beza dengan solat Qiyamul Lail? Tak ada beza solat tarawih tu solat Qiyamul Lail lah, solat Qiyam lah. Qiyam Ramadan. Tu dah solat tu jugalah. Cuma bila bulan puasa nama dia jadi tarawih lah kan. Sama aja. Jadi solat malam ni lebih afdalnya malam lah. Tapi boleh je nak buat lepas Isyak. Sedangkan solat Isyak tu sendiri yang afdalnya pun lewat sikit malam. Ada hadisnya kan, kalau tak memberatkan umatku, Nabi akan solat Isyak tu dah malam lah. Tambahlah lagi solat malam, lagi dia malam lah kan.
Ada lagi? Ni Ana rasa last quote. Assalamualaikum, bacaan Al-Quran seeloknya mengejar kuantiti atau kualiti bacaan untuk khatam. Kuantiti dengan kualiti. Macam mana tu? Tak faham. Baca mestilah kena baca betul-betul. Mana boleh baca lintang pukang kan? Mungkin baca laju tu Kan, baca mesti kena betul-betul bacaan dia, sebutan dia, tajwid dia, mesti kena betul. Tak ada kompromi tentang baca. Lain kalau dia soal dia lemah bacaan tu, itu soal lain. Tapi dia boleh baca betul-betul, disengaja tak baca betul-betul, itu tak boleh lah. Mana boleh baca tak betul. Kalau tanya tentang kuantiti, sudah pastilah lagi banyak pahala. Kan? Lagi banyak kita baca, lagi banyaklah dapat pahala. Matematik dia macam tu lah. Ana Soalan rasa di mana lagi? tu saja Ustaz. Kualiti ke kuantiti? Jazakallah khair. Maksudnya, baca banyak yang betul. Yang itulah terbaik kan. Boleh Ustaz, PM tepi. PM tepi. rasa Ustaz PM tepi tak apa, jangan PM atas atap tu tak boleh. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah ada rezeki kita jumpa waktu yang lain pula. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih banyak Akhuna Dr. Muhammad Zahir Asri, Ikram Sepang yang menganjurkan kuliah pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Syazali kerana berkongsi dengan kita pada malam ni mengenai Ramadan di rumah-rumah kita. Jadi seperti mana yang anda mulakan tadi, Ramadan tahun ini unik lah. Dan kerana kita kita mungkin tidak seperti yang biasa dan kita akan berada di rumah-rumah kita lebih banyak. Kan, jadi insya-Allah semoga semua dapat manfaat daripada perkongsian Ustaz pada malam ini. Jadi minta maaf, Ana nak minta maaf kepada semua kerana pada malam ini internet kurang stabil mungkin pada awal tadi. Banyak kali putus-putus. Namun demikian keadaan bertambah baik sehingga sekarang ni. Tapi Ana selaku penganjur akan cuba cantumkan baliklah semua video-video tadi dan akan upload satu video yang lebih lancar untuk dikongsikan kepada semua insya-Allah. Jadi terima kasih kerana sudi ini tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.